Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi, dalam video kali ni, aku nak buat satu video sekaligus punya video sebenarnya, short and simple video harapnya, di mana aku nak membuat pendapat ataupun review aku berkenaan dengan Realme 7 dan juga Realme 7 Pro, iaitu penawaran mid-range phone daripada Realme yang terbaru untuk penggal kedua 2020 ni. Jadi, aku menerima banyak soalan daripada korang semua. Ramai bertanyakan bahawa mana satu yang terbaik untuk orang pilih antara dua ni. Kalau anda kata diorang daripada siri 6 yang lepas, adakah patut diorang upgrade? Ataupun diorang daripada smartphone yang lain, adakah berbala untuk diorang miliki? Jadi dalam video kali ni aku cuba compactkan semua benda supaya dapat membantu korang membuat korang punya purchasing decision. So kalau korang tak boleh berlanjut, pasti korang tengok video ni sampai habis. Jadi tak boleh masa lagi, let's check it out. So, jom kita mulakan dengan Realme 7 ni dulu. So, untuk pengetahuan korang, Realme 7 ni akan mula dijual dengan tanah harga RM1,299. Variannya adalah 8GB RAM, 128GB storage. Dan dengan setiap pembelian pre-order, korang akan dapat macam neck massager, pengurut leher. Aku tak tahu apa keperluannya, tapi itulah penawaran yang ada untuk siapa yang pre-order Realme 7 ni. Jadi, Realme 7 ni, secara ringkasnya, senang untuk aku rumuskan bahawa kalau korang dah pernah tengok review Realme 6 yang lepas ataupun pemilik Realme 6 yang lepas, sebenarnya tak banyak yang berbeza ataupun yang improve daripada Realme 6 yang lepas untuk Realme 7 biasa ini. Almost everything is same as Realme 6, kecuali yang aku nampak yang major upgrade-nya adalah dua bahagian, iaitu pertama SoC dia, di mana untuk Realme 6 yang lepas dia menggunakan SoC MediaTek Helio G90T untuk gaming mid-range. Manakala untuk Realme 7 ni menggunakan MediaTek G95, tak ada T. Jadi kedua-duanya claim untuk gaming. So dari segi performances, Realme claim bahawa dia punya improvement hanyalah minor sahaja berbanding Realme 6 yang lepas. Jadi perbezaan major yang kedua yang aku nampak perbezaannya adalah dari segi dia punya battery capacity, di mana untuk Realme 6 yang lepas mempunyai bateri berkapasiti 4300 mAh, manakala Realme 7 biasa ni adalah 5000 mAh. For the whopping 700 mAh more than the previous one. Dan apa aku boleh katakan, ya, for the battery life, memang so far even Realme 6 yang lepas kedua-duanya mampu bertahan satu hari, so no issue. SOT 7x8 jam adalah easily achievable. Dan obviously lah dia punya design ni, kalau korang ingat Realme yang model lepas tu, dia punya design dia ada seakan-akan dia panggil comet punya design, dia macam menjurus ke bawah. Yang ini dia punya finishing adalah mid, yet still finishing kedua-duanya masih lagi daripada plastik. Walau bagaimanapun, I'm more big fan of this design lah. Sebab apa? Dia tampak lebih kemas, tak prone to the fingerprint magnet, dan dia rasa lebih premium lah, itu saja. Tapi the rest is more or less adalah sama dengan Realme 6. Itu untuk Realme 7 ni. Sekarang kita jump pula kepada Realme 7 Pro, di mana untuk pengetahuan korang, Realme 7 Pro ni akan mula dijual dengan tanda harga RM1,499. Dan dengan setiap pembelian pre-order, sama juga bermula 29 September tak silap aku, korang layak mendapatkan dia punya Realme Watch yang bernilai RM299, lantas menjadikan peranti ini berharga lebih kurang RM1,200. Untuk varian yang ditawarkan adalah sama je. Dia mempunyai varian 8GB RAM dengan 128GB storage. So dia sama dengan varian Realme 6 Pro yang lepas. So dari segi perbezaan antara Realme 7 Pro dan juga Realme 6 Pro yang lepas, aku boleh katakan ada beberapa yang boleh dikatakan major, iaitu yang pertama adalah dari segi dia paparan, di mana untuk Realme 6 Pro yang lepas dia menggunakan paparan jenis IPS LCD dengan kadar segar semula 90Hz. Manakala untuk Realme 7 Pro kali ni, dia menurunkan kadar segar semula tu daripada 90Hz kepada 60Hz saja, tetapi dia mengubah daripada IPS LCD kepada AMOLED panel. So dari segi ulasan ringkas aku berkenaan dengan paparan, apa aku boleh katakan, sekarang ni aku more towards to AMOLED panel dengan lower refresh rate berbanding higher refresh rate dengan IPS LCD yang hamba. Kau faham kan? Sebab apa? Apa aku perasan lately adalah semua peranti mid-range ke entry level bagi higher refresh rate, tetapi dia punya panel mungkin murah ataupun dia punya panel refresh rate tu mungkin tak boleh cope dengan dia punya mid-range ataupun entry level punya SoC. So in the end of the day, dia tidak begitu up to the expectation lah. Apa aku boleh katakan, AMOLED panel ada pada Realme 7 Pro ni memang cantik, memang vibrant, memang dia punya warna hitam adalah dark, memang apa yang kita boleh harapkan daripada sebuah panel AMOLED. So perkara kedua yang berbeza berbanding siri lepas yang Pro adalah dari segi dia punya speaker ataupun audio, di mana Realme 6 Pro yang lepas menggunakan single bottom firing mono speaker, yang ini adalah menggunakan stereo speaker.
Dan again, apa aku boleh katakan, walau dalam apa keadaan sekalipun, stereo speaker sentiasa adalah welcoming punya features. Dia sentiasa memberikan pengalaman audio yang lebih immersive dan best. Perkara ketiga yang berbeza adalah dari segi bateri kapasiti. So Realme 6 Pro yang lepas mempunyai bateri berkapasiti 4300 mAh, yang ini telah ditambah 200 mAh saja menjadikan dia 4500 mAh. Yet still, dari segi SOT, untuk pada ini juga aku masih lagi berjaya mendapatkan lebih kurang 7 ke 8 jam punya SOT. Mungkin disebabkan oleh refresh rate yang sedikit rendah berbanding 7 biasa. Jadi dari segi battery consumption adalah lebih konservatif. Yang keempat berbeza adalah dari segi charging speed, di mana Realme 6 Pro yang lepas menawarkan charging speed 30W sama macam Realme 6 yang lepas. Tetapi untuk Realme 7 Pro ni menawarkan whopping 65W punya pengecasan, di mana Realme claim bahawa untuk mengecas penuh bateri ini adalah lebih kurang setengah jam plus lebih kurang macam itulah. Walau bagaimanapun dari segi pengecasan yang lebih pantas ni aku tak begitu highlight kan. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, bateri dia boleh bertahan 1 hari. So dari segi pengecasan selalunya aku akan cas ketika tidur. Bangun tidur dia dah penuh, so memang overcharge, tak ada masalah. So kelajuan charging double tu tidak memberi begitu impak dalam penggunaan aku at least. So perkara terakhir yang aku boleh nampak dari segi perbezaannya adalah dari segi dia punya perubahan setup kamera, di mana kalau kamera yang lepas sama je dia mempunyai 4 kamera, tetapi untuk kamera yang lepas dia memilih telephoto lens. Tetapi untuk kamera 7 Pro kali ini, dia menukarkan kamera telefoto tersebut kepada kamera depth sensor. So kalau anda kata korang adalah pengguna telephoto lens, ini sudah tiada. Dia hanya ada digital zoom sahaja. So pendapat aku mudah je. Kalau anda kata korang bertanya kepada aku bahawa bang, Realme 7 dan Realme 7 Pro kali ini adakah sebuah telefon yang bagus untuk dikonsiderkan? Ya, dari segi konsiderasi, ya ini adalah kedua-dua peranti yang boleh korang konsiderkan untuk tahun 2020 ni. Tidaklah terlampau bagus ataupun terlampau value to the price. Tetapi untuk sebuah telefon yang coming untuk second half 2020, mid-range dia, ini adalah sebuah ataupun dua buah peranti yang masih boleh dipertimbangkan. So, banyak orang komen pada aku punya video lepas bertanyakan bahawa okay, between these two phone, Realme 7 dengan Realme 7 Pro, mana satu patut korang dapatkan? Jadi bergantung kepada korang punya preference. Tapi kalau korang tanya pendapat aku, dengan penawaran harga yang ada sekarang, RM1,299, RM1,499, hanya berbeza RM200, dan dengan RM200 itu korang boleh mendapatkan smartwatch Realme Watch. Aku akan more towards Realme 7 Pro ni. Sebabnya 3 perkara saja, iaitu pertama adalah screen AMOLED yang cantik, kedua adalah dia punya stereo speaker dia lebih immersive, yang ketiga adalah dia punya Snapdragon 720G. Ya, walaupun Snapdragon 720G bukanlah yang terlatest seperti peranti yang satu lagi tu, tetapi yet still ia diharap lebih perform in the long run berbanding MediaTek Helio ni. Dan macam aku cakap tadi, Realme 7 ni, dia punya perbezaan berbanding siri lepas hanyalah minor saja. Jadi aku susah nak rekomenkan Realme 7 berbanding Realme 7 Pro ni. So soalan kedua yang aku banyak dapat adalah, bang, kalau anda kata kita orang daripada Realme siri 6 yang lepas, kalau untuk Realme 7 ni adalah jikalau korang daripada Realme 6 yang lepas, adakah berbaloi untuk korang upgrade ke peranti ini? Totally no, tak perlu upgrade. Better korang cari Realme 6 yang lepas dengan tanda harga yang aku rasa sekarang dah boleh dapat 600-700 lebih. Ya, lebih kurang sama, skrin yang sama. Yang berbeza macam aku cakap tadi hanyalah chipset dan juga battery capacity. Yet still battery capacity untuk Realme 6 yang lepas masih lagi boleh mendapat SOT 7 jam lebih dan boleh bertahan 1 hari. Tapi jika korang bertanya pada aku bahawa, bang, kalau kami daripada Realme 6 Pro yang lepas, berbaloikah untuk kami upgrade kepada Realme 7 Pro yang ini? Pun jawapan aku lebih kurang depend pada korang punya preference. Kalau korang tanya aku dari segi overall punya peningkatan, mungkin tidak. Tetapi kalau korang adalah seorang yang nak merasakan panel AMOLED yang berkualiti dengan stereo speaker, ya, this is still a good upgrade compared to the previous model Realme 6 Pro. Cumanya satu benda yang aku agak rasa aneh berkenaan dengan Realme 7 Pro ni, aku tak tahu kenapa untuk siri kali ni dia tidak memberikan SoC yang lebih upgrade. Sebab macam korang tahu, Realme 6 Pro yang lepas menggunakan Snapdragon 720G juga. Yang ini masih lagi menggunakan Snapdragon 720G. Jadi, dari segi pengalaman seorang yang nak membeli peranti baru, kalau aku berada di tempat tersebut, aku akan merasakan bahawa tiada a major upgrade. Sebab apa? Macam kita tahu, SoC adalah lebih kurang macam jantung untuk sebuah peranti. So, bila kita nak beli peranti baru, kita berharap bahawa jantungnya adalah baru. Sebab aku nampak walaupun on paper mungkin orang kata 732, 730 compare to 720G ni taklah begitu major dia punya improvement. Tetapi
At least on paper, kalau orang tengok dah bagi 730G berbanding 720G yang lepas, so orang ada sebab untuk upgrade, betul kan? So apa aku boleh katakan untuk siri Realme 7 kali ni, aku boleh nampak bahawa Realme mungkin play a little bit safe untuk kali ni. Mungkin mereka dah predict bahawa satu lagi jenama bakal melancarkan siri model yang memang mid-range gila. So tak ada sebab untuk diorang compete dalam perlawanan yang sangat-sangat sengit untuk diorang menangi. So mungkin itu pendapat aku lah, who knows kan? Tapi pendapat aku begitu. So kalau anda kata korang bukan datang daripada siri Realme yang lepas, korang adalah seorang pengguna biasa yang sedang mencari sebuah peranti baharu mid-range, kalau anda kata kata kuncinya adalah korang nak mencari sebuah peranti yang value for the bucks, aku rasa korang tahu peranti apa yang patut korang dapatkan. Sebab apa? Walaupun dalam video lepas aku banyak hentam, banyak condemn peranti tersebut, tetapi in the real life, despite of the performances, despite of the benda-benda yang aku ujarkan dalam video tersebut, ia masih lagi sebuah peranti yang value for the bucks. For the price, you dapat benda yang more than the price yang orang lain boleh offer. Tetapi again, kalau korang nak mencari sebuah peranti yang menawarkan pengalaman lebih finish, lebih berkualiti, this two phone might be one of the choice. So guys, sampai sini saja video pendapat dan ulasan aku berkenaan dengan Realme 7 dan juga Realme 7 Pro ni. Kalau anda kata korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.